Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, rupanya banyak yang telah memberikan komen-komen di dalam video dan channel ini yang berkata mereka tak puas hati dengan kerajaan negeri Sabah ataupun mereka tak puas hati dengan Ketua Menteri Sabah hari ini, di mana setelah timbulnya isu skandal rasuah ini yang juga melibatkan nama Ketua Menteri Sabah, dan dengan ini rakyat Sabah ingin mengetahui apa perkembangan terkini dan siapa sebenarnya dalang utama dan siapa sebenarnya yang bersalah. Jadi rakyat Sabah berhak untuk mengetahui perkara ini. Jadi di samping mereka tak puas hati, timbullah satu pandangan ataupun mungkin lebih kepada cadangan, yaitu sekiranya Ketua Menteri Sabah hari ini mungkin akan digulingkan kalau terlibat dengan skandal rasuah ini ataupun mana-mana apa-apa sebab yang membolehkan HJJ ditumbangkan, digulingkan dan dipecat sehingga DUN Sabah dibubarkan awal. Ada beberapa nama yang telah naik. Antara nama yang menjadi top adalah daripada kepimpinan parti politik yang pernah menjadi kerajaan negeri, yang pernah menjadi wakil daripada ketua menteri, yaitu parti Syafiq Apdal, parti warisan. Saudara-saudara, di samping nama Syafiq Apdal disebut-sebut netizen untuk menjadi Ketua Menteri Sabah lagi buat kali yang kedua, begitu juga ada satu nama daripada parti warisan, yaitu YB Munirah. Rupanya ramai yang meminati nama ini. Jadi cadangan demi cadangan daripada netizen, beberapa hari kebelakangan ini saya melihat komen menyebut nama YB Munirah. Mungkin ini menjadi salah satu sebab kenapa YB Munirah dipilih dan dicalonkan oleh netizen untuk menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru. Antara komen yang saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan puan, saya sokong Datuk Munirah, jadi dia berani bersuara. Selama ini saya perhati dia mempunyai hati yang jujur dan ikhlas. Komen yang seterusnya pula, saya sokong Datuk Puan Munirah menjadi Ketua Menteri yang baru. Dan komen seterusnya, MP Munirah Majlis tetap pilihan di hati rakyat Sabah. Saudara-saudara yang saya amat hormati, adakah ini salah satu amaran kepada Ketua Menteri Sabah hari ini bahwa sebenarnya calon Ketua Menteri sebenarnya ramai yang boleh menjadi Ketua Menteri sesuai dengan komen-komen daripada netizen. Saya boleh katakan ini adalah pilihan daripada netizen. Mereka memilih YB Munirah, dan di samping itu ada juga memberikan cadangan Syafiq Apdal, dan begitu juga Jeffrey Kitingan, James Ratib, Pairin, dan Bung Mokhtar pun ada juga yang meletakkan komen cadangan untuk beliau menjadi Ketua Menteri. Saudara-saudara yang saya amat hormati, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Rakyat Sabah, rakyat Malaysia, khususnya di Sabah, sudah mulai menimbulkan persoalan, sudah mulai menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab, ataupun pertanyaan yang dinantikan jawabannya oleh seluruh rakyat, khususnya di Sabah. Pertanyaan ini adalah sangat mudah. Siapakah dalang utama bagi skandal rasuah di Sabah yang berlaku?
pada hari ini? Nah, itu adalah pertanyaannya yang sangat simple dan yang sangat mudah. Tapi part yang susah adalah bagaimana nak cari jawaban kepada pertanyaan ini. Teman-teman, mungkin beberapa nama yang telah terlibat di dalam skandal rasuah ini. Tapi kita tidak tahu siapa dalang sebenar skandal rasuah di Sabah ini. Walaupun nama ketua menteri disebut, nama beberapa adun, dan juga nama timbalan ketua menteri disebut, tapi kita masih belum tahu siapakah dalang. Dan terkini, bekas CEO juga disebut namanya. Kalau nak cakap bekas CEO itu dalang utama di dalam skandal rasuah ini, ataupun mungkin mana-mana pemimpin-pemimpin yang menjadi dalang utama di dalam case skandal rasuah di Sabah ini, jawabannya adalah satu, sesuai dengan harapan netizen, sesuai dengan harapan rakyat Sabah yang benci dengan rasuah. Mana-mana ahli politik yang kotor perlulah ditangkap, perlu dikenakan tindakan undang-undang. Cakap jawatan semua memang perlu dipecat dan memang perlu dilucutkan jawatan sekiranya bersalah. Jadi saudara-saudara, rupanya bekas CEO yang kita dapat lihat melawan ketua menteri, bahkan mendakwa mempunyai bukti salah laku. Ataupun ketua menteri Sabah Haji Jinor menyalahgunakan kuasa. Kita dengar sebelum ini ada berita berkata dakwaan mempunyai bukti bahwa ketua menteri Sabah Haji Jinor menyalahgunakan kuasa. Adakah ini dapat dilibatkan dengan skandal rasuah yang berlaku hari ini? Sehingga kan terdapat berita yang berkata bekas CEO jual anggur bagi kumpul dana lawan ketua menteri. Nah, saudara-saudara, di sini masih menjadi pertanyaan siapakah dalang utama di dalam skandal ini, sehingga kan bekas CEO sanggup melawan ketua menteri. Bekas CEO jual anggur bagi mengumpul dana melawan Haji Ji, ketua menteri Sabah. Sejak melemparkan tuduhan terhadap ketua menteri Sabah, bekas ketua pegawai eksekutif Sabah Mineral Management, John T. Enggihon menjadi sasaran kerajaan negeri. Dia telah dituduh melakukan salah laku dan bersekongkol dengan seorang ahli perniagaan selain laporan SPRM yang dibuat terhadapnya. Dia juga menghadapi saman undang-undang daripada pengurusan SMM. Sejak 3 hari lalu, John T. hadir ke ibu pejabat SPRM di KK untuk disoal siasat. John T. kini dalam usaha mengumpul dana melalui penjualan hasil daripada John Grapevines and Figs Garden di Tamparuli. Dalam catatan di halaman FB bekas CEO itu berkata, anggur sudah masak. Ini untuk saya top up, bikin bayar lawyer fee, yuran guaman. Terima kasih kepada yang prihatin, yang perhatiin, dan moral support yang banyak saya terima melalui WhatsApp dan Messenger maupun di media sosial. Semoga Tuhan merahmati kamu semua. Saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, adakah sebenarnya pihak ini yang bersalah ataupun pihak ini yang bersalah? Kita nantikan saja.